Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munirah binti Mazuki daripada Usuluddin dengan Kaunseling Semester 7. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Khawatir dan Al-Warid. Yang mana Al-Khawatir dan Al-Warid ini merupakan istilah yang digunakan sebagai natijah pengalaman rohani yang dialami oleh para salik dan saddah sufiyah. Istilah ini digunakan bagi menggambarkan perasaan hati, perasaan rohani yang dialami oleh para salik dan saddah sufiah tersebut. Jadi saya akan menerangkan takrif al-khawatir. Al-khawatir merupakan lintasan hati yang menghujam ke dalam rasa, iaitu kadang-kadang muncul daripada bisikan malaikat, syaitan, nafsu dan boleh juga bisikan itu datang secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara nama bagi bisikan tersebut adalah bisikan malaikat ialah ilham, dinamakan sebagai ilham. Bisikan hawa nafsu dinamakan sebagai hawajiz. Bisikan syaitan dinamakan waswas dan bisikan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bisikan kebenaran, iaitu khatirul haq. Terusnya, bagaimana untuk kita mengetahui jenis bisikan al-khawatir ini? Apabila bisikan datang daripada malaikat, maka itu adalah bisikan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang makna apabila bisikan itu daripada malaikat, itu adalah bisikan yang bersifat baik. Para ulama sufi berkata, setiap bisikan yang tidak boleh disaksikan kebenarannya secara zahir, maka itu adalah bisikan batil. Apabila bisikan itu tidak dapat disaksikan kebenarannya secara zahir, maka ia adalah batil, iaitu bisikan yang salah. Bisikan syaitan juga merupakan bisikan yang mengundang ke arah kemaksiatan, manakala bisikan nafsu pula cenderung kepada sikap menuruti syahwat ataupun takabur. Terdapat pendapat tokoh yang berkaitan al-khawatir. Ahli sufi bersepakat bahawa orang yang terlalu banyak makan makanan haram tidak akan dapat membezakan di antara bisikan yang bersifat ilham dan waswas. Manakala Syekh Abu Ali Ad-Daqaq mengatakan bahawa sesiapa yang makanan utamanya diketahui keharamannya, yakni haram, maka ia tidak akan dapat membezakan antara ilham dan waswas. Sementara orang yang tidak menuruti kehendak nafsunya dengan cara mujahadah yang benar, ucapan batilnya akan jelas kelihatan melalui perlawanan terhadap nafsunya. Dan yang ketiga, Syekh Al-Junaid mengatakan, Syekh Al-Junaid membezakan antara bisikan nafsu dan bisikan syaitan. Bisikan nafsu apabila berkehendak terhadap sesuatu perkara akan menempel dan akan kembali lagi walaupun berlalu dalam jarak waktu kecuali dengan mujahadah yang benar. Manakala syaitan apabila mempengaruhi kamu melalui godaannya, kemudian kamu menentangnya, maka syaitan akan kembali lagi dengan godaan yang lain. Itu sifat syaitan. Selain itu juga, setiap bisikan yang datang daripada para malaikat kadang-kadang sesuai di hati si penerima bisikan. Kadang-kadang juga tidak. Namun apabila bisikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali si hamba tidak akan menentangnya. Maknanya di sini bisikan itu apabila bisikan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba akan menerimanya secara terus dan tidak akan menentangnya, Terusnya, al-warid. Al-warid merupakan bisikan dalam hati berupa bisikan terpuji tanpa diduga oleh seseorang hamba. Kategori ini tidak termasuk dalam kategori al-khawatir. Al-khawatir dan al-warid ni mempunyai persamaan dari segi makna. Namun, ada sedikit perbezaan antara kedua-dua tersebut. Al-warid merupakan nurullah, iaitu kurniaan Allah ataupun cahaya Allah memantul ke dalam batin orang-orang arifin, salihin dan siddiqin yang sudah tinggi makrifahnya, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa yang menjadi perisai yang mampu menghancurkan semua godaan nafsu duniawi. Apabila warid ni Allah kurniakan kepada seseorang hamba, maka seseorang hamba itu akan dapat menghapuskan segala godaan nafsu terhadap
duniawi, keduniaan. Dan seterusnya jenis-jenis warid. Jenis-jenis warid yang pertama adalah ilahi, iaitu warid yang dikurniakan oleh Allah yang mana datangnya hazrul ghaib secara mengejut dan tiba-tiba. Dan warid yang kedua adalah warid malaki ataupun warid malaikat. Setiap yang ada kebaikan dinamakan ilham. Dan warid yang ketiga ialah warid nafsani, iaitu warid nafsu. Yang mana sesuatu yang ada kepentingan nafsu, iaitu dinamakan dengan hajis. Dan warid yang keempat adalah syaitani. Warid syaitani membawa ke arah jalan yang menyalahi hak Ta'ala. Hak Allah Ta'ala, iaitu dinamakan sebagai waswas. Terdapat kalam hikam tentang warid ni. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Yang bermaksud, hanya sesungguhnya hak Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala mendatangkan kepada warid berupa segala ma'rifah Rabbaniyah, hanya semata-mata supaya anda mendekati dan masuk ke hadratnya dengan warid itu. Contoh warid, saya datangkan contoh warid, iaitu warid merupakan sesuatu kurnia dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang hambanya yang rajin melakukan wirid yang mana dapat dirasakan di dunia ini, lebih-lebih lagi pada akhirat kelak. Warid ini akan diperoleh dan diresap ke dalam hati seseorang, maknanya kata warid ini seseorang itu akan rasa dalam hati dan kalbu ketika mana seseorang itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan melazimkan diri beribadat kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan melakukan wirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mana seseorang hamba tersebut rohnya menjadi kuat disebabkan beribadah tersebut dan terisi nur ilahi dalam hatinya, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah. Berdasarkan kepatuhan, ketaatan dan ketetapan terhadap ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah tadi, maka timbullah warid. Maka Allah kurniakan warid dan dengan Allah melapangkan hati dan sifat hanya bergantung kepada, perasaan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, al-khawatir merupakan bisikan yang menghujam ke dalam rasa, iaitu kadang-kadang muncul dari malaikat, syaitan, nafsu dan bisikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala warid pula perkara yang datang ke dalam hati seseorang hamba yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perancangan dari seseorang itu. Bisikan-bisikan warid ni lebih umum berbanding al-khawatir. Dan akhir sekali, bisikan khawatir hanya khusus bagi perintah dan seerti dengannya. Dengan sekian saja perkongsian saya berkaitan al-warid dan al-khawatir. Semoga saya dan para pendengar dapat mendapat sedikit manfaat daripada ilmu yang saya kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.